ilaha il. Itu juga kalimah tu awal juga kita sebut la. Tapi kita tak selesai makam la lagi. Sebab la tu tak ada, mati. Tak selesai kita dah terus menyembah kepada Allah terus. Maka itu kita ada dua, masih mensekutukan Allah dalam diri kita. Jadi kalau dah benar mati, betul-betul Allah bagi mati itu, kita betul tak ada dah betul, tak disebut apa, baru Allah masuk ibarat patung Adam, dia masuk ke roh, baru kita terasa puji tu dia memuji dia, kita bergerak tu dia yang gerak, kita tak ada. Itu dapat yang dikatakan hidup yang sejati. Barulah kata Imam Junaid, aku berumur 38 tahun ni barulah aku rasakan hidup yang sebenar. Selama ni aku belajar, aku belum tahu dah apa hidup sebenar. Tapi bila aku dah matikan diri, dah kena Allah anugerahkan aku mati, sebelum mati baru aku tahu sekarang ni aku baru bermula hidup yang sebenar. Apa hidup yang sebenarnya? Hidup yang sejati, iaitu tak ada diriku, dialah yang hidup, aku tak benar ada hidup. Nampak? Itu wali Allah tu. Jadi kita tak apalah, usahakan juga sampai kita dapat ke situ. Makam-makam Nabi, Rasulullah tu semua dah, dia orang dah mencapai makam Mahmud dah tu. Dah mati, sebelum mati dah merasai dah tu. Tu. Jadi dia dah betul-betul tak ada kedirian dia dah. Umar Romaita, Isromaita, dah berpuluh tahun hidup dia gitu tak. Dia lupa dia. Dia tahu pakaian dia adalah sifat Allah. Tak adalah sifat dia. Sebab dalam diri dia dah tak ada. Jadi yang ada sifat-sifat Allah. Dia bergerak kudrat Allah. Dia melihat dengan penglihatan Allah. Dia mendengar dengan, dia dah tak ada rasa diri. Macam mana nak cakap lagi? Jadi kita sungguh-sungguh nanti Allah akan, baru kita dapat rasa kemanisan. Dia uji untuk, maknanya tandanya kita nak makin. Ujian tu bukan ada dekat universiti ke, tak ada. Ujian ni memang disangkut paut. Dia nak dudukkan kita kat makam tu, mesti dia bagi kita ujian ni. Tu. Yalah, kita tak boleh kata berat dan tak boleh kata mudah. Cuma kita selalu dengan dia lah. Dia yang nak hadapikan ujian tu, dia juga bagi, dia juga yang nak. Jangan buat kita tak mampu nak hadapi. Jadi dia bagi tu, kita minta dia jugalah yang, itulah cara dia. Kita memang tak boleh buat apa. Mana kita sangka-sangka tiba-tiba tu datang ujian macam tu. Nabi Yunus, mana dia sangka dia nak masuk dalam perut ikan. Orang dalam kapal ramai-ramai tu pun tahu, dia ni orang baik-baik lah, muka orang baik, takkan kita nak campak tengah laut. Undi lagi sekali, dia juga Nabi Yunus juga. Undi lagi, Nabi Yunus nak buat macam mana? Dah memang, walaupun keliling dalam kapal, dia tak nak bagi, pasal dia tahu wajah orang ni wajah orang yang mana mungkin dia, tapi Allah menghendak. Tu nak dia. Jadi kita tak tahu. Ujian tu manusia tak dapat. Pasal ni dia dah babit dia dengan Allah Ta'ala, ujian dia lain. Jadi bukan kita perlu takut, sebenarnya kita perlu, ujian ni hadiah daripada Allah. Tu memanglah berat, tapi kita kena ingatlah tu hadiah daripada Allah. Memang kita tak mampulah. Tapi Allah nak bagi ketika itu. Kita kena ingat, ya Allah, kita kena letakkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ni daripada Engkau ya Allah, dan kembali pada Engkau, dan sentiasa Engkau yang ada ya Allah. Jadi apa pun yang kena, Engkau ialah hadapi ya Allah. Aku dah matikan diri ya. Ikut dia lah. Macam tu. Para Nabi dia ikut. Suruh doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam perut ikan tu, dia baca. Kata 40 hari dalam perut ikan, 40 hari dah. Gitu-gitu. Kalau kita dah mengeluh dah kan, ya Allah, kenapa aku boleh jadi macam ni, gitu. Nabi tak ada, terus ikut je. Nak buat apa macam mana, ikut ya Allah.
Allah kata, Nabi Yunus baca doa ni. Kau telah zalim pada diri kau dan kau minta pada aku. Tak ada Tuhan melainkan kau. Ya Allah, aku telah menzalimi dia. Zalim dia, kenapa zalim? Engkau belum lagi suruh tinggalkan kaum. Aku dah pandai-pandai tinggalkan kaum. Ya dah 25 tahun berdakwah, seorang pun tak ikut. Tak perasnya 25 tahun. Kan? Jadi walau peras mana pun Allah Ta'ala kata kau tak boleh tinggalkan tanpa izin. Kalau aku kata 50 tahun kau tak boleh berhak. Jadi dia mengikuti. Nabi-Nabi tu ada silap sikit. Jadi Allah tu sayang, dia tegur dengan cara gitu. Ya? Tu Allah. Jadi Allah nak jadikan cerita. Jadi kita kalau buat sesuatu dakwah ke apa ke, selagi Allah Ta'ala kata jangan, walaupun kau dah dakwah 25 tahun lama, seorang pun tak ikut, kalau Allah Ta'ala kata jangan berganjak, ya, jadi kau punya Swiss tu di tangan aku, bukan berpandu kepada pemilihan orang. Dah kau tak payahlah, kau tak payah kerja dakwah, dah lama doang lah. Kau bukan makhluk yang menetapkan. Subhanallah. Jadi matikanlah, cari jalan betul-betul dah ditunjuk skill-skill dia oleh Rasulullah macam mana nak mematikan diri. Tu. Kita ingat macam cakap senang matikan diri tu dah. Bukan itu aja nanti. Datangnya malaikat maut tu datang. Nanti dia nampakkan anak engkau. Engkau nanti boleh tak ucapkan selamat tinggal tu qalbi rida. Itu kadang pun gagal. Alamak, anak aku, kalau mak aku ada lagi ni, tak sanggup aku nak mati sekarang. Tak jadi mati. Itu baru dia test tu. Dia nak sampaikan tak apalah. Itu anak engkau yang jaga, ya Allah, ini apa semua engkau punya, Allah engkau yang telah menaik engkau. Dia nak begitu. Baru pula dia rasakan sakit tu tadi. Siung malaikat maut, siung dia datang sedut macam straw tu, tajam. Dia masuk, halus jarumnya. Contohlah ni, contoh ni bukan mesti ni yang berlaku pada saya ceritakan. Dia sedut daripada ujung kaki ni naik ke lutut, lekangkan di situ, tak boleh gerak dah. Kodrat kita dah tak boleh, tak ada dah, sedut sampai sini. Tak adalah, syawat kita semua bergocak dah sampai dah. Tak boleh, habis, tak bernafas pun tak boleh, tercungak-cungak dah, nafas pun tak boleh, pendek dia. Apa tu dia nampakkan tadi, kenderaan kita. Datang orang ni, lama juga tu. Faham, kita tunggu kenderaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kenderaan mukmin, nur cahaya Muhammad datang, baru kita naik. Baru tenggelam kita dalam cahaya yahdillahu, bawa kepada Allah, tenggelam, baru dihidupkan balik. Kalau hidup-hidup lah, barulah kita rasa hidup yang sebenar, iaitu dia yang hidupkan kita. Baru betul. Ini tak lepas lagi macam mana je. Tak apalah, saya cakap buat je lah semana. Jangan kita ikut maknanya orang tu dah lepas kita. Tak apa, yang penting kita nak menuju situ. Sungguh tak dapat dalam hidup kita, sekurang-kurangnya kita nak menuju kepada dalam kehidupan tu. Pasti bila kita mati akan dah dapat kepada Allah. Sungguh pun kat dunia tak dapat. Daripada langsung tak belajar. Dia hayalkan. Sekali dia cabut nyawa, kelang kabut dah. Nak pergi kat mana? Mana ada tempat yang selamat lagi selain Allah? Tolong hidupkan aku balik, ya Allah. Aku dah nampak orang nikmatnya dengan Allah. Mana boleh? Tunggu nanti pada mahsyar. Semua dah dimati, dah kiamat semua, nanti barulah kau dibangkitkan. Teruklah kau kena azab. Satu hari dalam kubur, berapa lama tu azab dia. Tak boleh nak salah siapa-siapa dah. Tu masalah kita. Beruntung kita maknanya. Bukan kita ni hebat, kita anugerah yang Allah bagi kita dapat hidup di dunia lagi, kita dah dibagi kenal Allah. Syukur kepada Allah. Sebab dah memang pun dalam diri kita memang dia je. Cuma kita yang menutupi
supaya hilang Allah tu. Hilang kekuasaan Allah, hilang penglihatan Allah, hilang pendengaran Allah, hilang kehendak Allah. Kau yang nutup. Lepas tu kau rasa kau yang mendengar, kau yang melihat. Kau jadi ana rabbukumul, kau mengaku kau Tuhan Fir'aun. Jadi Fir'aun kau. Iblis pun tak berani jadi Fir'aun. Iblis. Berapa banyak aku bunuh orang tak macam kau Fir'aun. Berapa banyak aku sesat kau lebih teruk Fir'aun. Jadi manusia punya iblis tu lebih besar daripada iblis yang tu. Lebih jahat lagi. Manusia punya jadi iblis. Manusia dah jadi perangai iblis tu lebih bahaya. Sebab iblis tu dia hanya ngacau je. Dia ajakkan je bersyarikat dengan manusia. Tapi bila manusia tu jadi iblis, lagi jahat daripada iblis tu sendiri. Itu tadi. Jadi kita kena faham. Carilah. Betul-betul amaliahkan dalam kehidupan kita. Sebab itulah jalan yang Rasulullah SAW yang dia kata berita gembira. Jangan kita ingat berita gembira tu ini ganjaran ni. Itu maknanya saya tak cakap salah. Tapi sebenarnya tu yahdillahu linurihi mayasya. Kita nakkan petunjuk nur Allah tadi yang original supaya kita dapat. Hanya nur Allah yang boleh sampaikan kita tenggelam pada dia, baru kita tahu kita ni tak ada betul-betul. Baru dimasukkan, baru kita tahu Roma kita bergerak, kita bercakap, semua kita rasa dia je sama lagi. Kita takut nak ada rasa diri. Itu makna orang dah dapat muhtadun, dah dapat petunjuk Allah dan boleh memberi petunjuk. Tu orang yang muhtadun. Orang yang paling beruntung ke dunia lagi, dia dah tahu tempat dia. Jadi ni yang Rasulullah nakkan sangat kepada umat dia kita. Menangis-nangis Rasulullah. Ini dia. Tu. Jangan kita tak faham benda ni. Inilah yang nak dihendakkan oleh Allah dan dihendakkan oleh Rasulullah. Bila dia dah hendak, engkau pula hendak lagilah. Sedangkan kalau dia hendak kepada diri dia, engkau tak hendak pun dia buat banyak macam perumpamaan supaya engkau hendak. Apa lagi kalau engkau hendak, lagilah dia. Kau datang berjalan, berlari dia. Kau datang berlari sepantas kilat dia. Gitulah sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Kita tak hendak, kita lupa pun dia bagi perumpamaan macam-macam supaya balik kepada aku. Sayangnya Allah pada kita. Apa lagi bila kita hendak, lagilah dia. Jadi jangan kita risau-risaukan. Yang risaunya kita tak rasa nakkan kepada Allah. Dan kita rasa kebahagiaan tu lain lagi best daripada Allah, bahaya tu. Azab tu. Itu tak payah kau tunggu neraka, kau dah kena azab tu. Dan yang kau tunggu neraka tu, pintu neraka terbuka. Kau dah ada azab tu. Bila kau rasakan yang lain selain Allah tu lebih enak, lebih nikmat, kau rasakan dalam hidup kau, maknanya kau dah berada dalam azab yang jelas dan nyata. Tapi kalau dunia kau tahu hanya Allah yang paling best, yang lain tak dapat tak apa, maka kau dah dapat memiliki syurga, segala-gala syurga. Sebab kau dah memiliki pemilik syurga. Jadi tak kisah kau tak masuk dalam syurga tak apa, kau dah dapat pemilik dia. Bukanlah zakat syurga tu tak betul, bukan. Bukan zakat kita tolak syurga, bukan. Maknanya kita dah dapat pemilik dia. Pemilik dia akan kata apa nanti? Wa takhuli jannati, nak masuk syurga mana main ambil. Pasal engkau dah tenggelam dengan aku kan. Akulah tempat segala nikmat. Syurga-syurga tu hanya 1% daripada nikmat yang kau ada. Segala syurga yang seluas-luas tu tadi, 1% ni, 99% nikmat Ka'ah. Engkau dah dapat 90%, kau ada apa heran ni? 1%. Kau ada heran durian kampung kau dah dapat musangking. Kau ada fikir kan nak makan durian tu? Nikmat yang durian, kau dah apa nikmat yang sedap lagi daripada durian lain? Kau dah dapat pemilik dia lagi, pemilik rasa durian tu kau dah dapat. Ada kau nak heran durian lain lagi? Itu tadi tu maksudnya. Mudah-mudahan kita sama-sama. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Muhammad katakan kepada umat kau semua yang ada dan walaupun yang bila-bila pun, cakap pada umat macam mana? Aku manusia macam kalian, namun kepadaku dibagi anugerah oleh Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku ni mengajak kita sama-sama ilahun
Dan faman kana, siapa yang nakkan perjumpaan yang agung, man kana yarju liqa'a rabbih, nak jumpa dengan Allah, maka dia jumpa pertemuan yang baik sekali. Tak ada perjumpaan yang lebih agung, yang lebih enak, lebih nikmat. Perjumpaan bukan dengan raja dunia, dengan maha raja agung, Tuhan Allah SWT. Nikmatnya tadi tak terkata, kita tenggelam dalam kebakaran keasyikan dengan dia. Maka falyamal amalan, hendaklah engkau melakukan amalan soleh, iaitu jangan mensekutu, jangan ada keakuan diri kau dalam kau menyembah. Engkau dapatlah rasa tu nanti, pertemuan dengan Allah. Sentiasa di dunia lagi kau dapat pertemuan, kau beruntung lah tu. Kau berjumpa dengan yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha cantik, yang maha apa? Segala-gala. Dah jumpa dah. Nanti kau tak heran yang lain. Itu yang Allah Ta'ala hendak. Syaratnya jangan ada keakuan diri. Wala yusyrik bi ibadat. Jangan mensekutukan Allah dalam kehidupan kau. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan dalam menyampaikan nada rasa kedirian. Wa afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.